Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi siri video saya menjelaskan tentang cara-cara beribadah ketika dalam penerbangan, ketika dalam kapal terbang. Pada video ini saya akan menerangkan satu soalan yang agak lazim saya terima daripada para penonton, bahawa mereka faham video-video saya sebelum ini tentang tata cara solat di dalam kapal terbang, di mana kalau tak dapat solat berdiri, kita duduk, dan jika tak dapat menghadap kiblat pun tak mengapa, kita solat duduk menghadap ke mana jua. Kadang-kadang terpaksa solat duduk, baik kerana pesawat itu kecil seperti Boeing 737 ataupun Airbus A320, atau pesawat itu besar, ada ruang untuk solat tetapi keadaan pula bergoyang-goyang, turbulence, hingga tidak selamat untuk solat berdiri dan mereka terpaksa solat duduk. Okey, ini mereka faham, cuma mereka tidak yakin untuk mengamalkannya kerana yang diajar oleh ustaz-ustaz, yang diajar oleh ustazah-ustazah ialah solat hormati waktu. Kemudian apabila sampai ke destinasi, solat tersebut diulangi semula, diqada semula. Kena pula yang menambahkan lagi tidak yakin mereka itu, yang kata solat hormati waktu ni ustaz, yang kata solat duduk ni pilot. Macam mana ni? Okey. Jadi ini adalah sesuatu yang saya pun faham, saya pun melaluinya dahulu. Cuma apabila saya mengkaji topik ini secara mendalam, saya mendapati ia sebenarnya boleh dilaksanakan secara duduk tanpa menghadap kiblat, dan ia adalah solat yang sah tanpa perlu diulangi lagi. Okey, baik, saya nak jelaskan dengan lebih mendalam berdasarkan dalilnya. Satu daripada Al-Quran, satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, daripada Al-Quran kita rujuk kepada surah An-Nisa, surah keempat ayat 102. Surah keempat ayat 102. Ayat ini turun selepas perang Khandaq, selepas perang Ahzab, di mana dalam peperangan tersebut pada satu hari peperangan begitu kemuncak, begitu genting, musuh menyerang begitu hebat sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat tidak sempat, tidak dapat solat asar. Apabila masuknya waktu maghrib, musuh pun berundur, maka mereka solat asar qada, maknanya di luar waktu. Mereka solat asar qada dalam waktu maghrib, kemudian barulah solat maghrib. Mengikut pandangan jumhur ulama, majoriti ulama, setelah peristiwa itulah turun ayat 102 surah An-Nisa yang memerintahkan umat Islam untuk tetap melaksanakan solat meskipun ketika dalam peperangan. Cuma rukun-rukun solat itu boleh dikurangkan atau boleh adjust selari dengan keadaan peperangan. Sila rujuk tafsir Ibnu Katsir, tafsir bagi ayat 102 surah An-Nisa. Tafsir Ibnu Katsir ni sekarang ni boleh dimuat turun untuk handphone masing-masing, baik untuk Android maupun untuk iOS. Jadi solat ketika peperangan ni yang disebut sebagai solat khauf, solat ketika takut, ianya boleh dipelbagaikan selari dengan keadaan peperangan itu sendiri. Yang pentingnya solat tersebut adalah sah. Ia bukanlah solat hormati waktu, ia tak perlu diulangi ataupun diqada apabila perang telah pun selesai. Yang saya nak bawa di sini ialah ketika perang sekalipun, dalam peperangan sekalipun, solat tetap wajib dilaksanakan. Dan kalau perang itu dalam keadaan yang genting, yang dalam keadaan yang sedang berkemuncak, tetap juga solat walaupun sedang berperang, ia tetap sah dan tak perlu diulangi. Bagaimanalah pula apabila kita ini dalam suasana yang tenang-tenang, nyaman-nyaman, relax-relax di dalam kapal terbang, kereta api ataupun bas ekspres ataupun kereta sendiri. Sudah tentu kita lebih patut melaksanakan solat, dan solat itu juga adalah sah tanpa perlu diulangi. Ia bukanlah solat hormati waktu. Baik, itu ayat 102 surah An-Nisa. Dalam hadis-hadis Nabi SAW pula, kita ada sebuah hadis dalam Sunan At-Tirmizi, hadis nombor 376. Jika ikut penomboran tahqiq Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 411 daripada Ya'la bin Murrah, di mana beliau menjelaskan bahawa beliau pernah bermusafir bersama Nabi SAW
dan mereka sampai ke satu tempat yang sempit. Maknanya macam satu lereng, satu lorong, sebelah kanan ada bukit, ada gunung, dan itu saja lorong yang ada untuk mereka. Lalu masuklah waktu solat. Kemudian langit pula turun hujan dan tanah pula sudah becak. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar dilaungkan azan. Dalam lafaz Tirmizi, Rasulullah yang melaungkan azan, tetapi yang lebih tepat sebagaimana dalam lafaz Musnad Ahmad, Rasulullah memerintahkan muazzin untuk melaungkan azan, melaungkan iqamah, dan baginda terus maju di atas haiwan tunggangannya, baik unta maupun kuda, terus maju mengikut lorong yang sempit itu, dan baginda solat untuk mereka. Bererti baginda memimpin solat sebagai imam untuk Ya'la bin Murrah dan para sahabat yang lain. Okey, hadis ini menunjukkan bahawa ia adalah solat fardu. Sebab kalau solat sunat tak ada azan, tak ada iqamah. Ia menunjukkan bahawa mereka tidak menghadap kiblat sebab ia tempat yang sempit. Mereka menaiki tunggangan, haiwan tunggangan mereka dan ikut saja bagaimana jalan tersebut tanpa dapat menghadap kiblat. Dan ia menunjukkan bahawa Rasulullah SAW solat duduk. Di dalam kes ini duduk di atas tunggangan baginda, duduk, dan apabila rukuk, sujud itu dijadikan lebih rendah daripada rukuk. Dan yang pentingnya, Ya'la bin Murrah tidak menerangkan bahawa apabila mereka telah sampai ke tempat yang lapang, apabila hujan telah berhenti, apabila tanah kering, mereka tidak turun ke tanah untuk mengqada solat tersebut. Solat itu adalah sah. Tapi nanti dulu. Darjat hadis ini adalah dhaif. Akan tetapi sebagaimana terang Imam At-Tirmizi, ia diamalkan. Hadis ini diamalkan oleh para ulama, oleh para ahli ilmu pada zaman itu, antaranya oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq bin Rahuyah. Dalam Tuhfatul Ahwazi, Syarah Jami'ut Tirmizi oleh Imam Al-Mubarakfuli, beliau menukil daripada Al-Hafiz Al-Iraqi bahawa Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitabnya Syarah kepada Jami' Tirmizi menyatakan bahawa pandangan yang sama juga diriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i. Saya ada menjelaskan perkara ini secara lebih mendalam dalam sebuah video lain berjudul Ustaz Muhaizat dan Hukum Solat di Atas Kenderaan yang Bergerak. Jadi yang pentingnya, berdasarkan riwayat ini dibolehkan solat secara duduk meskipun tanpa menghadap kiblat, dan ia adalah solat yang sah, tidak perlu diulangi. Dan ia juga bukan semata-mata berdasarkan zahir hadis, tetapi inilah juga yang diamalkan oleh para ahli ilmu pada zaman salafus soleh, di antaranya Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahuyah. Beliau ni salah seorang guru kepada Imam Syafi'i dan juga merupakan salah satu pandangan yang diriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i. Merujuk kepada solat menghormati waktu, ya, saya tahu ia adalah pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i, tetapi berdasarkan dalil yang kita ada daripada Al-Quran dan As-Sunnah, sebab itulah saya katakan solat hormati waktu itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah, ada dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan yang lebih patut kita lakukan ialah melaksanakan solat sekadar mana yang mampu, dan ia adalah sah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan dan puan-puan memilih pandangan yang mengatakan solat saja hormati waktu, kemudian barulah qada, cuba pertimbangkan satu perkara lain. Okey, katakanlah penerbangan selamat, alhamdulillah selamat. Ada beberapa waktu solat dalam penerbangan itu yang anda solat hormati waktu sahaja, kemudian akan qada. Sampai ke destinasi selamat, daripada airport ke hotel, daripada airport balik ke rumah selamat, sampai rumah letih, tidur. Anda tahu ke bila malaikat maut akan datang menemui anda dan mengambil nyawa anda? Sebab kita tak tahu. Kita ni pandai-pandai saja boleh merancang, oh nanti saya qada lah, nanti saya qada. Okey, kita tahu ke kita sempat atau tidak qada sebelum malaikat maut datang? Kita harap tidak, tapi mungkin macam saya kata tadi, penerbangan selamat, sampai ke airport balik rumah selamat, tapi dah letih mandi-mandi tidur, nantilah aku bangun tidur aku qada. Tengok-tengok dalam tidur itu tenang-tenang pun malaikat maut datang mengambil nyawa kita, dan
nyawa kita diambil dalam suasana kita ini ada beberapa solat yang kita masih berhutang. Kita sebenarnya telah melaksanakannya, tetapi disebabkan kita melaksanakannya atas niat sekadar hormati waktu saja, ia bukanlah solat tunai yang sebenar-benarnya, maka nyawa kita diambil dalam suasana kita ni masih ada beberapa solat yang berhutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita ni, anda, saya adalah orang-orang yang menjaga solat. Cuma dalam penerbangan itu saja ada beberapa solat, beberapa waktu solat yang telah masuk yang kita tak solat. Kita buat ala qada saja atas alasan solat menghormati waktu, dan kita ini sebenarnya berhutang solat, dan kita tidak tahu sebenarnya bilakah malaikat maut akan datang menjemput kita. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, boleh solat sekadar mana yang mampu. Jika tak boleh, kita solat duduk, tak dapat menghadap kiblat, kita solat saja ke mana jua arahnya, dan ia adalah solat yang sah. Ia bukanlah solat hormati waktu. Yang nak kata tak sah itu ialah bila kita dah di rumah, boleh saja solat seperti biasa, ataupun kita di pejabat, boleh saja pergi surau untuk solat seperti biasa, tak pasal-pasal kita solat duduk, tak pasal-pasal kita tak mahu menghadap kiblat. Dalam kes begitu, barulah dikatakan solat itu hormati waktu pun tak sah, solat apa pun tak sah, sebab kita sengaja melakukannya. Jika kita telah berusaha, we have make an effort untuk solat seperti biasa, tetapi keadaan tidak mengizinkannya, maka solatlah sebagaimana yang ada saja. Ia adalah solat yang sah dan bukannya solat hormati waktu. Sila semak, sila kaji ayat 102 surah An-Nisa. Ia secara tepatnya menerangkan solat ketika peperangan. Tapi saya ulangi, kalau dalam perang pun, solat yang macam mana pun, ianya adalah sah, tak payah ulang. Bagaimana pula kita dalam keadaan relax ni, takkan tak nak solat kan? Takkan kita solat hormati waktu saja. Lebih lagi lah kita sepatutnya melaksanakan solat. Dan kita juga ada riwayat dalam Sunan At-Tirmizi, meskipun riwayat ini sanadnya dhaif, bukan dhaif jiddan, sanadnya dhaif, tetapi berkata Imam At-Tirmizi sendiri setelah mengemukakan riwayat tersebut, bahawa ia diamalkan oleh para ahli ilmu. Bahkan sebelum itu beliau juga mengemukakan riwayat bahawa Anas bin Malik, selepas hadis tu beliau mengemukakan sebuah riwayat bahawa Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lazimnya melaksanakan solat di atas haiwan tunggangannya apabila permukaan tanah itu ada air dan bercampur air, maknanya becak ataupun berselut, dan beliau melaksanakan solat di atas tunggangannya. Dan inilah merupakan pandangan para imam, termasuk salah satu yang diriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i. Ia adalah solat yang sah, tak perlu diulangi lagi. Jadi baik, moga-moga penjelasan ini saya dapat menjawab dan memberikan keyakinan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan solat sekadar mana yang mampu. Jika terpaksa duduk, duduklah. Jika terpaksa tak dapat menghadap kiblat, terpaksalah. Ia bukanlah disengajakan, tetapi ia adalah sesuatu itu saja yang kita mampu melaksanakannya pada saat itu. Baik, moga-moga membantu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.